Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibil Mustafa, Imamil Muttaqin, Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kesekian kalinya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini dengan izin daripada Allah kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Demikianlah firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Cukup satu ayat tu untuk kita muzakarahkan ia pada pagi ini. InsyaAllah pukul 7 kita habis. Sebab subuh awal kan. Jadi pukul 7 sekarang ni dah kira macam 7.30 sebelum ni, kan. Sebab sebelum ni subuh lewat sikit, jadi 7.30 tu masih awal. Sekarang subuh awal, kira pukul 7 tu dah lewat lah tu. Baik. Dalam ayat ini, nanti saya terjemahkan dia. Allah ada bagi tahu kepada kita bagaimana cara kita nak dapatkan redha Allah. Redha Allah ni maknanya bagaimana kita nak dapatkan suka Allah. Macam mana kita nak buat Allah suka dengan kita. Satu. Dalam ayat ini juga Allah bagi tahu kepada kita macam mana kalau kita nak cari supaya Allah sayang kita. Tuan-tuan, suka je tak jadi. Dia kena ada sayang. Macam isteri kita,
Tak jadi kalau dia suka dekat kita je, tapi dia tak sayang. Dia mesti kena suka, dia kena ada sayang, baru jadi. Yang makna dia kena isteri suka, kena isteri sayang. Kita pun macam tu. Kita kena suka dekat isteri kita, kita kena sayang dekat isteri kita. Dengan Allah juga begitu. Allah suka kita dan Allah sayang kita. Satu. Macam mana kita nak cari keberkatan, kita nak dapatkan keberkatan daripada Allah? Itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana kita nak berjaya hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Kita tak mau kita berjaya di dunia tapi kita gagal di akhirat, tak mau. Kalau boleh biar di dunia pun kita berjaya, di akhirat pun kita berjaya. Kalaupun kita gagal di dunia, sekurang-kurangnya kita berjaya di akhirat, itu okey lah. Tapi kita tak nak di dunia pun kita gagal, di akhirat pun kita gagal. Kita tak nak macam tu. Jadi Allah bagi tahu macam mana untuk kita mendapat kejayaan di sana. Ada cara dia. Kemudian doktor, Allah bagi tahu kepada kita macam mana kita nak banyak ingat kepada Allah. Kita ni kadang-kadang makan pun lupa Allah. Lepas makan pun tak ingat Allah. Sebelum makan tak baca doa. Kurang-kurang pun kalau kita tak hafal doa sebelum makan, bacalah bismillah. Doa pun tak baca, bismillah pun tak baca. Yang dia tahu melantak je. Lepas tu belahak balik tidur. Lepas makan pun kita tak ingat Allah. Tadi kita nak keluar rumah, kita tak ingat Allah. Doa keluar rumah kita tak tahu. Tak apa, sekurang-kurangnya kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita pakai baju tadi nak datang kat surau ni, kita tak ingat Allah. Pakai baju sunnah dia, kita mulakan yang kanan, kemudian kita teruskan dengan yang kiri, tapi kita tak buat. Betul tak? Kita naik kenderaan tadi, kita tak ingat Allah. Doa naik kenderaan kita tak baca, tak apa, sekurang-kurangnya kita baca bismillah, tapi kita tak buat. Berapa ramai orang kita bila masuk pasar raya, masuk dengan kaki kiri, ke main masuk je? Tak ada kan? Berapa ramai orang kita yang masuk kaki kiri kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masa nak masuk pasar raya. Kita nak masuk kedai runcit, kita nak masuk tapak pasar malam, berapa ramai orang kita ingat Allah? Bukankah pasar tu tempat yang syaitan suka? Sepatutnya kita masuk kaki kiri baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup. Tapi berapa ramai orang tak buat benda tu? Ini yang Allah bagi tahu. Kalau kamu nak ingat aku, seberapa banyak yang mungkin ada cara dia. Kamu nak dapat redha aku, kamu nak dapat rahmat aku, kamu nak dapat keberkatan daripada aku, kamu nak berjaya bukan sahaja di dunia, kamu nak berjaya di akhirat, ada cara dia. Kamu nak sebanyak-banyak mungkin ingat kepada aku, ada cara dia. Apa cara dia? Cara dia, Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cara dia, kamu kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan kamu. Itu je.
Maknanya tak ada cara lain untuk kita dapatkan redha, dapatkan rahmat Allah, untuk kita dapatkan keberkatan daripada Allah, untuk kita berjaya di dunia, kita berjaya di akhirat, untuk kita seberapa banyak mungkin ingat kepada Allah. Tak ada cara lain melainkan dengan cara kita kena jadikan diri Rasulullah itu sebagai contoh. Kita pernah dengar hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa makna dia? Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita kena faham hadis ini dengan makna yang tersurat, dengan makna yang tersirat. Apa makna tersurat dia? Kalau kamu nak sembahyang, kamu kena sembahyang macam mana Rasulullah sembahyang. Sebab tu cara kita sembahyang ni tak boleh cara orang lain. Kita pula sembahyang cara Syafi'i sembahyang. Imam Syafi'i pula daripada guru dia pula, guru dia kepada guru dia, kepada guru dia, kepada guru sampai Rasulullah. Ini yang sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena sembahyang seperti mana aku sembahyang, kata Nabi. Itu yang tersurat. Yang tersiratnya, kata Nabi, kalau sembahyang pun kamu kena ikut cara aku, bermakna dalam kehidupan kamu semuanya kamu kena ikut cara aku. Itu masuk tersirat dia. Cara kamu bercakap, kamu kena ikut cara aku bercakap. Tak boleh ikut semua, ikut sikit-sikit pun okey. Cara berpakaian kamu, kamu kena ikut cara aku. Tak boleh exactly kita nak ikut cara Nabi, sekurang-kurangnya pelihara aurat. Itu pun sunnah. Cara makan Nabi kita kena ikut, cara Nabi minum kita kena ikut, cara Nabi layan anak isteri dia kena ikut, cara Nabi berniaga kita kena ikut. Ini kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena buat apa yang aku buat. Kalau sembahyang, kamu kena sembahyang macam mana aku sembahyang. Kamu kena berpolitik macam mana aku berpolitik. Ini maksud sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya doktor Haji Din dia tak sebut Haji Din, dia jadi macam ngantuk jadi. Dia sebut nama, dia jadi cerah biji mata. Haji Hamid faham kan? Jadinya sebab tu Allah kata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kamu kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh ikutan kamu. Kamu kena jadikan Rasulullah itu sebagai idola kamu. Ada orang tanya, kenapa mesti kita kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh? Tak boleh ke kalau kita tak jadikan Rasulullah tu sebagai contoh? Kita akan cakap tak boleh, tapi budak ni tak selesai masalah dia. Sebab dia akan tanya kenapa. Takkan kita nak kata buat je. Ada benda yang kita boleh buat, tak payah tanya. Contoh macam solat subuh 2 rakaat, buat je, jangan tanya. Sembahyang Zuhur, Asar 4 rakaat, buat je, jangan tanya. Maghrib 3, Isyak 4, buat je, jangan tanya. Ada benda yang jangan tanya, ada benda yang kalau ditanya kita kena jawab. Nah, tak boleh ke kalau saya jadikan orang lain sebagai contoh? Tak boleh ke kalau saya jadikan pemain bola sepak sebagai contoh? Saya jadikan artis sebagai contoh? Kenapa mesti saya nak ikut, saya nak jadikan Nabi sebagai contoh? Saya tak nampak dia, saya tak pernah hidup dengan dia. Kita kata buat je, tak selesai masalah mak. Tak selesai. Orang tanya, anak kita tanya, isteri kita tanya, kenapa saya perlu menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh? Sebagai muzakarah hari ini, sebagai tazkirah hari ini, ringkas je, ada 2 perkara kenapa kita perlu jadikan Rasulullah sebagai contoh. Ingatlah ya. Cucu kita tanya, Tok, kenapa saya perlu jadikan Rasulullah sebagai contoh?
Beritahu kat dia dua sebab. Sebab pertama, kenapa kita kena jadikan Rasulullah sebagai contoh? Sebab Rasulullah itu ialah Nabi dan Rasul yang Allah lantik dia di kalangan manusia. Itu je. Hanya manusia saja yang boleh ikut manusia. Manusia je kenal. Manusia je tahu masalah manusia. Haji Hamid, bayangkan kalau Allah lantik Nabi di kalangan malaikat, macam mana kita nak ikut dia? Malaikat dia tak kahwin, kita nak kahwin, tak boleh. Malaikat tak ada nafsu, kita ada nafsu. Bayangkan kalau Nabi kita malaikat, dia tak kahwin, dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Kita pula boleh ke tak buat benda macam tu? Tak boleh. Memang susah kita nak jadikan dia sebagai contoh. Malaikat ni kalau Allah perintah dia berdiri, berdirilah dia sampai kiamat. Allah perintah dia rukuk, rukuklah dia sampai kiamat. Allah perintah dia sujud, sujudlah dia sampai kiamat. La ya'sunallah. Malaikat ni takkan derhaka, dia takkan engkar dengan setiap perintah daripada Allah. Itu malaikat. Kita makin disuruh, makin dinasihat, makin teruk perangai kita. Jadi susah. Ya, sebab tu Allah tak lantik Nabi di kalangan malaikat. Susah. Tonton bayangkan pula kalaulah Allah lantik Nabi di kalangan jin. Kita baru tengok pintu bergerak sendiri pun dah takut. Tingkap kat rumah tu bergoyang sendiri. Tiba-tiba tingkap tu buka. Macam tu pun kita dah takut. Macam mana kalau Nabi kita di kalangan jin, kita nak jadikan dia contoh? Baru nampak kelibat je, walahal kelibat tu benda lain. Jadi susah. Susah kalau Allah lantik Nabi kita di kalangan jin. Susah. Orang tua dah cakap, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Sejauh mana betul wallahu alam lah. Tuan-tuan kena jadi jin dululah, baru tahu. Susah. Jadi senang kerja. Allah tak lantik Nabi di kalangan malaikat, Allah tak lantik Nabi di kalangan jin, tapi Allah lantik Nabi di kalangan manusia. Selesai masalah. Asalnya lah selesai masalah bagi yang nak ikut. Sepatutnya masalah selesai, doktor. Masalah kita, masalah cara kita nak makan selesai. Sebab Nabi makan, kita pun makan. Jadi mudah untuk kita ikut cara Nabi. Masalah macam mana kita nak minum selesai sepatutnya. Masalah sepatutnya macam mana kita nak berkeluarga selesai sepatutnya masalah tu. Macam mana kita nak berekonomi, nak berniaga, nak berpolitik, nak mentadbir, sebenarnya dah selesai. Tapi bagi yang nak ikut, sepatutnya begitulah, ya. Jadi itu jawapan yang pertama. Kenapa kita perlu menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh? Yang pertama, sebab Rasulullah itu Allah lantik ia di kalangan manusia. Selesai masalah. Boleh Haji Mat? Jamil? Yang kedua, kenapa Allah utuskan, kenapa Allah perintahkan kepada kita supaya jadikan Nabi itu sebagai contoh? Jawapan yang kedua, sebab tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Adam alaihi salam itu Nabi Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampailah Nabi Allah Isa. Ya, mereka itu Nabi dan mereka itu Rasul. Tetapi untuk diri Nabi Muhammad ini, Allah jadikan ia seorang manusia yang paling sempurna akhlaknya. Tidak ada manusia
yang paling elok perangai dia melainkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap selengkap-lengkapnya perangai dia ketika dia berkata-kata sempurna. Perangai dia pada tingkah laku dia cukup sempurna. Macam mana perangai dia dengan sahabat-sahabat dia cukup sempurna. Macam mana perangai dia dengan anak isteri dia cukup sempurna. Dengan orang tua cukup sempurna. Macam mana perangai dia dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam cukup sempurna. Sehingga perangai, minta maaf lah saya guna istilah perangai, dia lebih dekat dengan kita, ya, sehingga kan Sayyidatina Aisyah menggambarkan akhlak Rasulullah ini sama seperti mana Al-Quran. Tak pernah kita dengar orang cakap akhlak, contohlah akhlak simpulan ni sama seperti Al-Quran, tak pernah, melainkan hanya pada diri Rasulullah sahaja. Sahabat bertanya kepada Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah? Aisyah jawab simple, sebab kita ni nak cerita panjang susah. Nabi punya perangai macam ni, susah, doktor. Aisyah jawab simple, akhlak Rasulullah Quran. Kenapa Quran? Macam mana kamu dapati Quran tu sempurna, macam itulah akhlak Rasulullah. Macam mana tak ada cacat celanya Al-Quran tu, macam itulah akhlak Rasulullah. Jelas, kita buka Quran di Malaysia, kita buka Quran di Saudi, sama je. Kita pergilah ceruk mana dunia ni pun, buka Quran sama je. Fatihah tu jugalah. 7 ayat Fatihah, tak ada satu kurang pun. Itu sempurnanya Quran. Dan begitulah Aisyah menggambarkan kepada sahabat sempurnanya akhlak Rasulullah. Ya, tuan-tuan bayangkan macam mana Rasulullah baiki perangai Omar dengan perangai dia. Sebab dikatakan kepada kita, Rasulullah hanya akan baiki perangai manusia dengan perangai dia. Minta maaf sekali lagi saya gunakan istilah perangai tu, ya? Tuan-tuan bayangkan macam mana perangai Umar. Dikatakan kepada kita dia bunuh anak perempuan dia. Umar ni siapa yang berani? Daripada sejak sebelum Islam, dia tu garang orang dia, perangai tak tentu hala. Tapi bila dia bersama dengan Nabi, tengok macam mana Nabi betulkan perangai dia. Macam mana Nabi betulkan perangai dia? Mudah, tak banyak cakap. Nabi betulkan perangai Umar dengan Nabi betulkan perangai dia. Dan inilah yang berlaku pada kebanyakan sahabat. Semua sahabat-sahabat ni Nabi betulkan perangai mereka dengan cara Nabi betulkan perangai dia dulu. Macam itulah kita. Kita dengan anak kita, mana lebih banyak? Dengan mulut ke dengan perangai kita? Dengan anak kita ni, mana lebih banyak? Dengan rotan ke, dengan marah ke, ataupun dengan cara kita betulkan perangai kita dulu? Kalau di sekolah juga begitu, cikgu lebih banyak betulkan pelajar dengan mulut ke, dengan rotan ke, ataupun dengan perangai cikgu tu sendiri. Tak boleh tuan-tuan, kita nak anak kita jadi anak yang soleh tapi kita tak soleh. Kita nak anak kita jadi anak yang taat tapi kita tak taat, tak boleh. Kita nak betulkan perangai anak kita, sepatutnya kita kena betulkan perangai kita dulu. Betul tak? Kan? Kita nak anak kita rajin baca Quran, kita sendiri tak baca Quran. Kita duduk baca WhatsApp je.
Kita suruh anak kita semayang awal waktu, tapi kita sendiri semayang akhir waktu. Tak jadi. Kita suruh anak kita jaga hubungan dia dengan Allah, kita tak jaga. Kita suruh anak kita berbudi bahasa, bersopan santun, kita sendiri tak jaga. Jadi macam mana kita nak betulkan perangai anak kita? Kita nak isteri kita hormat dengan kita, kita tak hormat dia, tak boleh. Kita nak dia hormat mak bapak kita, kita tak hormat mak bapak dia, tak boleh. Ini bukan cara Rasulullah. Sebab Rasulullah, dia akan betulkan perangai manusia dengan cara dia betulkan perangai dia. Ini cara dia. Sebab tu tak ada orang yang paling kenal Nabi SAW melainkan sahabat dia. Tak ada manusia yang paling rapat dengan Nabi, tak ada manusia yang boleh ikut 100% apa yang Nabi buat melainkan sahabat. Sahabat Nabi ni 100%, doktor. Kalau itu yang Nabi buat, itu yang kami akan buat. Kalau itu yang Nabi cakap, itu yang kami akan cakap. Ini sahabat. Sehingga Nabi mengumpamakan sahabat ni seperti bintang di langit. Tuan-tuan angkat tangan. Siapa yang pernah baca, siapa yang pernah nampak, siapa yang pernah dengar bintang bercakap? Ada? Tak ada satu artikel pun yang kita baca bintang boleh bercakap, bintang keluarkan suara, tak ada. Kita tak pernah dengar daripada mana-mana saintis, daripada mana-mana tok guru yang ceramah pun bintang boleh keluarkan suara, tak ada. Bulan keluarkan bunyi, tak ada. Dan sampai hari ni saya cukup yakin tak ada satu orang manusia pun yang bila tengok bulan, bila tengok bintang, dia akan benci dengan bulan dan bintang. Tak ada. Kita tengok bintang, kita akan jadi suka dengan bintang. Betul tak Jamil? Kita tengok bulan, kita akan jadi suka dengan bulan. Ya, macam itulah Nabi gambarkan sahabat Nabi. Tuan-tuan, Nabi kata ashabi kan nujum, sahabat aku ni umpama bintang di langit. Bi aihim ihtadaitum fahtadaitum. Bintang tak pernah bercakap, tapi orang tengok dia, orang jadi suka. Macam itulah sahabat Nabi. Punya baiknya perangai mereka, bila orang tengok mereka, orang jadi suka dengan mereka. Nampak? Nabi, kalau kita tengok dalam bab balaghah, Nabi mentashbihkan diri sahabat tu dengan bintang. Tuan-tuan, berapa persen sangat Nabi berdakwah dengan bercakap? Selebihnya Nabi berdakwah dengan akhlak. Ya, ada Nabi berdakwah dengan bercakap. Ada sahabat berdakwah dengan bercakap, ada, bukan tak ada. Ada sahabat yang gunakan tutur kata, pidato. Ada ketika Nabi gunakan pidato untuk berdakwah. Tapi lebih banyak sebenarnya Nabi berdakwah menggunakan akhlak. Sebab tu ulama kata Rasulullah ketika dia berdakwah, dia bukan sahaja menggunakan tutur kata untuk memberi contoh, bahkan Rasulullah juga menggunakan akhlak dia untuk menjadikan diri dia sebagai contoh. Dia boleh memberi contoh dan dia boleh dijadikan contoh. Begitulah kita dengan anak kita. Kalau boleh, kita jadikan diri kita ni sebagai contoh yang terbaik untuk anak kita. Selain daripada Rasulullah, anak kita perlu menjadikan kita sebagai contoh. Kalau boleh, biar bapa dia jadi idola dia. Mak saya ni cukup garang, sangat garang. Dia punya garang dia, kalau tuan-tuan pernah tengok cerita-cerita Melayu dulu, filem-filem Melayu dulu, garang kan. Orang panggil apa? Siput, bukan siput Sarawak tu apa yang ni?
Siti Tanjung Perak. Ni Zaitun, kau buat apa Zaitun? Macam tu lah mak saya masa muda. Garang. Bila saya dah besar, baru saya tahu kenapa mak saya mesti kena garang. Inilah kami adik-beradik 14 orang. Tinggal dekat Setinggan, Kampung Haji Abdullah Hukum. Sebelah Abdullah Hukum tu Kampung Limau. Kampung Limau ni tempat budak-budak India. Kat Angkasa Puri tu, bawah Angkasa Puri tu Kampung Limau. Situ kawasan India, itu tempat-tempat pot ganja tu, ganja semua tu. Sebelah Kampung Limau tu dah masuk Pantai Dalam. Ni pun sama, tempat ni hebat-hebat ni. Sebelah tu dah masuk Kampung Kerinci. Jadi tuan-tuan, tempat-tempat ni antara punca sebab bekalan stok ganja, stok minta maaf lah, dadah ni cukup senang. Kampung Bengali saya tak pernah tahu. Dekat Abdullah Hukum tu ada Kampung Paya. Kampung Paya tu sekarang tapak Putrajaya tu. Yang tapak Mid Valley tu dulu itu tapak perumahan, rumah flat 4 tingkat dengan rumah kayu, rumah panjang. Jadi dia pecahkan tu dia naiknya flat Putrajaya kat tepi Jalan Bangsa tu. Jadi saya dah besar ni baru saya faham kenapa mak saya kena garang. Sebab bapa saya, dia kerja selepas dia pencen polis, dia kerja security guard. Orang yang ada pengalaman security guard ni, dia tahu 12 jam kerja. Dia kalau masuk shift malam, pukul 7 malam, 7 pagi. Kalau siang, 7 pagi, 7 malam. Dah tentulah kalau dia masuk malam, siang dia kena tidur. Jadi dia tak tahu kami pergi sekolah ke, kami tak pergi sekolah ke, dia tak tahu. Yang dia tahu cukup bulan, dia bagi. Tapi mak saya ni orang yang paling banyak masa dengan kami. Sebab tu dia tak nak anak dia isap ganja. Dia tak nak anak dia main gam, sudut gam. Apatah lagi dia tak nak anak dia isap dadah. Dia tahu. Jadi dia punya garang, dia tak ada warningnya, doktor. Dia tengok pukul 10 malam tak balik lagi, dia tak ada warningnya. Ni orang bapak kerja, dia pergi tepi rel kereta api main gitar tu, dia hempuk je. Depan orang ramai dia hempuk. Dia punya marah, dia temper dia lain macam. Saya tanya bapak saya, bapak boleh tahan ke hidup dengan mak ni? Dia kata mana ada orang boleh tahan hidup macam ni. Tapi rasa kalau kau macam ni pun kau tak tahan dia. Tapi satu benda je yang bapak boleh lupa, benda-benda tu semua. Mak kau garang, bapak lupa. Mak kau ni hot temper, bapak lupa. Mak kau ni panah barang, lupa bapak benda tu. Sebab apa? Sebab dialah wanita, dia orang perempuan yang boleh melahirkan kau orang 14 orang anak. Yelah, dulu tak ada esro je, siapa nak buat? Handphone pun tak ada. Rupa-rupanya nak banyak anak ni kena gaduh ni. Makin gaduh makin banyak anak. Tak jangan gaduh. Makin gaduh makin banyak anak. Esro tak ada. Benda Allah ni tak ada. Ni hari ni kita lagi banyak tengok dia daripada tengok muka isteri kita. Ya tak agak ni? Ngadak dia. Kadang-kadang isteri kat sebelah. Ada. Dulu kalau TV pun setakat TV 1, TV 2, TV 3 itu je. Kalau bapak saya dengan mak saya, selain pada berita, tengok wrestling. Itu je lah. Lepas tu tidur. Sudahnya anak beratur gitu. Saya tanya bapak saya, satu benda je yang bapak boleh tahan dengan mak kau, sehingga lupa benda-benda tu. Lupa yang dia tu panah baran, lupa yang dia tu suka marah, lupa. Sebab dia melahirkan korang 14 orang,
Dan dia boleh besarkan korang, dia boleh didik korang. Betul, saya, abang sulung saya sampai adik bongsu 14, tak ada satu orang pun daripada kami ni yang belajar mengaji dengan orang lain. Kami kena alif bata tu semua daripada mak. Tak ada dihantar kepada orang, tak ada. Saya kena alif bata bukan dekat orang lain. Saya kena alif bata dengan mak saya. Abang saya sulung yang umur dah 60 lebih tu, adik saya bongsu dah sampai 30 lebih tu, boleh kena alif bata dengan dia je. Bapak saya tak tahu. Sedar-sedar anak dah besar, sesudah anak dah pandai mengaji, sudah-sudah anak dah boleh jadi imam, sesudah anak dah kahwin, dia yang ni part ni yang lupa. Maknanya apa? Tak payah tengok yang kurang dia, tengok yang baik dia. Macam tu je. Kalau nak kita kira nak tengok yang buruk tu banyak buruk dia, tapi bila nampak yang baik tu, lupa yang buruk tu. Dia kata apa? Agak-agak engkau lah, kalau engkau ada anak 14 orang, kau boleh ke besarkan anak kau? Tak boleh. Ni lah orang ni, ni mak engkau ni. Tahu tak dia cakap masa tu kat mana? Kat atas kubur. Mak saya meninggal. Ni lah orang dia ni, ni lah orang ni. Inilah orang yang melahirkan engkau dan abang-abang engkau, kakak engkau, adik-adik engkau. Inilah orang yang tahan sabar besarkan korang, jaga korang. Nampak? Yang ini yang boleh bapak boleh sabar dengan dia. Jadi saya kata, wah, ini idola aku. Ini idola. Maksudnya apa? Selain pada Rasulullah, saya jadikan bapak saya sebagai idola saya. Macam itulah dalam rumah tangga kita dengan anak-anak kita. Selain daripada Rasulullah, kita sebagai bapa, kita kena jadikan diri kita sebagai idola untuk anak-anak kita. Dan tentulah kita kena ikut Rasulullah, anak kita ikut kita. Okey lah. Sebab siapa lagi kalau bukan kita? Anak kita lebih mudah nak dengar cakap kita sebenarnya. Anak kita lebih mudah terkesan dengan apa yang kita buat. Sebab tu ada istilah orang tua, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Bapak boreh, anak rintik. Nak cerita punya akrabnya hubungan anak dengan bapak tu. Boleh Jadi inilah yang Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah tu. Laqad kana lakum, demi sesungguhnya adalah bagi kamu tu. Fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Jangan jadikan orang lain, jangan jadikan manusia lain sebagai contoh ikutan. Kita akan gagal. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah muzakarah kita ringkas pada pagi ini, saya rasa okey kot, setengah jam kan. Kalau lama nanti dah ke laut dah tuan-tuan ni. Dah lupa dah nanti. Kalau nak saya ceramah sejam, kita kena buat tajuk forum perdana ataupun ceramah perdana. Boleh sejam, tak ada masalah. Baik, mudah-mudahan tak banyak, sikit kita dapat manfaat pada pagi ini. Yang paling penting kita kena amalkan. Saya cadangkan kita dalam keluarga ni, kita tetapkan satu masa. Kalau kita ada anak-anak lah kan, kalau dengan isteri mungkin kita boleh sesekali bercakap tentang ilmu dengan dia. Tapi anak-anak kita ni, budak-budak hari ni dia gadget. Saya takkan pandang main gadget ni terlampau negatif sangat. Dia akan jadi negatif ni bila terlampau lama. Bila tak ada kawalan, dia akan jadi negatif lah. Tapi kalau dikawal, pada saya okey lah. Pada saya okey. Salah satu cara nak merangsang otak dia mungkin dengan cara tu. Tapi kalau luar kawalan mungkin tak baik. Tapi kalau dikawal, dia boleh jadi baik. Tapi saya cadangkan, sebagai bapa, kita set satu masa untuk kita sama-sama dengan anak kita baca hadis. Baca hadis Nabi. Mungkin sebelum tidur, macam saya akan buat selepas asar. Lepas asar kan, lepas tu saya kalau sembahyang asar, saya jarang sembahyang kat surau. Asar saya akan sembahyang di rumah.
dengan budak-budak ni, saya akan ambil kitab Syama'il Muhammadiyah kan, kesempurnaan diri Rasulullah tu. Nak suruh dia baca sendiri, bang, baca dalam bilik seorang-seorang, tak adanya. Kita berhimpun, dia baca. Hadis yang pertama apa, sahabat 1 hari 3 hari pun cukup dah. Kita tak nampak tau sekarang ni kesan baik dia, tak nampak. Tapi kalau benda tu hari-hari dia akan masuk dan kita akan nampak. Untuk jangka masa panjang, kita akan nampak satu kesan yang baik dalam diri anak kita. Ataupun sebelum tidur, himpun anak kan, ambil 1 ke 2 hadis baca. Ada kitab Fadail Amal kan, ambil baca. Ya, kalau tak ada Fadail Amal, ambil kitab Syama'il tu, baca. Biar dia baca. Himpun anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan cara itu langkah awal untuk kita jadikan diri Rasulullah tu sebagai contoh. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ya, kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang itu saya tak lupa daripada dulu.